A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tengok pada hari Khamis itu telah bincangkan khawatir Quran tentang juzuk ke-9. Yang juzuk ke-9 ni, juzuk 1 hingga ke-9, secara kesimpulannya menceritakan tentang manhaj hidup kita sebagai khalifah, sebagai khalifah dalam dunia ni. Yang menceritakan tentang cara-cara apa yang perlu kita lakukan sebagai khalifah dan apa yang Allah suruh kita buat kan. Dan pada juzuk ke-10 ni yang mengandungi surah Al-Anfal dan separuh daripada surah At-Taubah, pula menceritakan tentang antara perkara-perkara lain yang perlu kita lakukan supaya kita tahu manhaj hidup kita kan. Di mana surah Al-Anfal ni maksudnya adalah rampasan perang, harta rampasan perang. Jadi kalau kita tadabbur surah Al-Anfal ni, dia menceritakan tentang perang Badar kan. Jadi dalam perang Badar ni adalah perang yang umat Islam outnumbered kan. Bila umat Islam outnumbered tu maksudnya bila tentera musyrikin ada 1000 orang dan tentera umat Islam hanya 313 orang kan. Kalau kita kira compare kan, dua ratio pun less than half kan, sangat sikit kan. Dan kalau ikut kan, dalam perang ni biasanya kita nak dalam satu peperangan kita perlukan askar ramai, strategi yang mantap dan peralatan yang kuat kan. Di mana umat Islam masa tu peralatan pun tak cukup kuat kan. Kalau kita baca buku sirah kan, dulu masa sekolah, mereka hanya menggunakan senjata mereka hanyalah pelepah tamaran. Sebab hakikatnya pada waktu itu mereka tak bersedia untuk berperang pun. Mereka hanyalah sebagai satu kumpulan yang ingin meminta harta mereka semula, harta mereka yang dirampas oleh orang kafir Quraisy. Sebab tu mereka hendak berhijrah ke Madinah. And bila cerita pasal perang, maksud bila perang Badar ni adalah perang yang pertama yang umat Islam sertai kan, yang Allah suruh umat Islam berperangan. Dan perang ni juga adalah perang yang pertama yang umat Islam menang kan. Dan dalam perang ni, bila kita menang, kita akan dapat harta rampasan perang kan. Jadi harta rampasan perang ni adalah satu yang adalah banyak kan, ada satu isu bagi pada masa itu umat Islam menjadikan itu satu isu kan. Sedangkan akhlak mereka pada waktu tersebut memang, kalau nak compare dengan sekarang lah kan, memang tak dapat kan. Tapi pada masa itu, bila disebabkan mereka berbalah tentang cara nak membahagikan harta rampasan perang, dan perbalahan itu menyebabkan akhlak mereka dan tindakan mereka tidak seperti yang ditabiahkan. Dan Allah turunkan surah Al-Anfal ni untuk menegur perbuatan tersebut kan. Dan juga sebagai guidance, sebab mereka bertanya kepada Rasulullah cara-cara untuk membahagikan harta rampasan perang ni kan. Jadi untuk sebagai teguran, Allah telah ceritakan dalam surah Al-Anfal, walaupun mereka telah bertanya tentang cara membahagikan harta rampasan perang, tapi hanya pada ayat pertama pun Allah tidak menceritakan langsung tentang cara-cara membahagikan. Tetapi kita wujud surah Al-Anfal ayat pertama. Apa yang Allah katakan adalah mafhumnya. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembahagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatilah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Dia nak kata kat sini, Allah kata harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Ini sebagai terang supaya mereka tak jadikan harta dunia sebagai benda yang utama dalam hidup kan.
tapi memperbetul perbaiki iman mereka kan. Dan Allah tak cerita langsung tentang pembagian harta masa perang sampailah ke ayat yang ke-41. Barulah Allah cerita. Dan ayat ke-41 Allah kata, mafhumnya, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu perolehi sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada kami di hari Furqan, iaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ini Allah baru cerita sedikit kan. Dan dia punya explanation panjang lagi lah kan. Tapi masa ayat ke-41 tu Allah ceritakan. Dan in between 1 hingga 41 tu Allah ceritakan tentang iman kan. Tentang agar umat Islam waktu tu tak mempunting harta. Kerana bila mereka telah memiliki harta, mereka telah seakan-akan lupa tentang syariat yang Allah tetapkan kan. Dan begitu juga tugas bagi kita kan. Bila kita dalam dunia ni, kalau kita terlalu utamakan dunia, terlalu utamakan harta, akan menyebabkan kita lupa tentang tujuan hidup kita sebenar sebagai khalifah kan. Untuk perbaharui iman kita, untuk mengajak orang tentang Islam kan, untuk memberi pengetahuan tentang Islam kepada orang ramai kan. Dan juga dalam perang Badar ni, antara pengajaran yang kita terima ialah disebab walaupun tentera umat Islam pada tu sangat tak kuat kan, sangat tak mencukupi equipment dia orang, tapi mereka tetap menang kan. Dan kenapa kan? Ada satu ayat tu Allah ceritakan yang Allah turunkan 1000 malaikat untuk membantu kan. Tapi hakikatnya 1000 malaikat tu hanya sebagai satu kata-kata semangat untuk umat Islam kan. Dan Allah membantu yang sangat banyak kepada orang Islam kan. Sebab ini adalah perang ni adalah kerana Islam adalah agama yang hak kan. Allah akan bantu benar-benar kan. Dan mereka juga sangat bertawakal kepada Allah kan. Dan mereka berusaha kan. Antara benda yang telah mereka lakukan adalah menggunakan pelapar tamar. Walaupun hanya pelapar tamar sebagai senjata kan. Yang penting mereka mencari senjata tersebut. Bukanlah senjata yang mereka gunakan, tapi usaha mereka untuk mencari senjata yang terbaik untuk mereka kan. Dan usaha tu antara benda Allah nilai kan. Yang Allah mahukan untuk mereka kemenangan. Dan mereka bertawakal. Selepas mereka dah berusaha sebaik mungkin dan tidak berputus asa, dan mereka bertawakal kepada Allah dan mereka berdoa sebanyak mungkin kan. Dan banyaklah bantuan yang Allah berikan kepada orang kan. Antaranya sebelum berperang tu Allah telah merehatkan mereka kan. Allah telah buatkan dia orang mengantuk kan. Kalau kita tak ada adalah dalam surah Al-Anfal ni ada ceritakan mana Allah telah berikan mereka mengantuk kan pada waktu malam. Meskipun dia orang tengah risau, supaya dia orang cukup rehat. Dan macam-macam lagi kan. Lokasi peperangan pun telah Allah tetapkan untuk mereka kan. Dan kalau kita relate balik dengan hidup kita sekarang sebagai pendakwah kan, kalau kita yakinlah bahawa yang benda yang kita buat ni adalah benda yang hak, adalah benda betul, benda yang hak kan, maka berusahalah sebaik mungkin kan. Berusahalah sebaik mungkin dan guna segala kelengkapan yang kita ada, segala perkara, segala resource yang kita ada kan di sekeliling kita ni, yang makmurkan dunia ni, makmurkan. Bila kita kata khalifah, kita makmurkan dunia ni. Dan bila kita makmurkan dunia ni, kita menggunakan segala resource yang ada dalam dunia ni untuk berdakwah kan, untuk menyampaikan kebenaran kan, syahadatul haq kan, sebagai penyaksian terhadap kebenaran kita kan, kebenaran yang kita ucapkan kan. Dan bila kita dah berusaha sebaik mungkin, kita bertawakal kepada Allah kan. Kerana hakikatnya apa yang saya dapat daripada khawatir Quran juzuk 10 ni, especially surah Al-Anfal, iaitu penekanan terhadap tawakal dan usaha kan. Dan usaha sedaya upaya kan. Kalau lah kita tak berusaha kan, kita takkan, maka benda tu tak akan bergerak kan. Dan kalau kita tak bertawakal, Allah tak akan kurniakan kemenangan. Kerana hakikatnya kemenangan itu hanya Allah yang boleh berikan kan. Hanya Allah yang boleh berikan kemenangan kan. Hanya Allah yang boleh memberikan kenyangan, keselesaan kan. Semuanya Allah yang berikan. Dan tapi tanpa usaha Allah tak akan berikan kepada kita. Kerana Allah akan melihat usaha yang kita lakukan untuk mencapai benda tersebut kan. Jadi insya-Allah tu sedikit sebanyak tentang surah Al-Anfal. Jadi kemudian kita boleh masuk kepada surah At-Taubah kan. Jadi surah At-Taubah ni kalau kita perasan, dia tak ada basmalah kan. Dia tak ada basmalah. Kenapa? Kerana dipersetujui oleh kebanyakan ulama bahawa surah ni diturunkan untuk address orang musyrikin dan orang munafik kan. Di mana mereka tak layak
untuk mendapat the sweetness of Allah kan, the sweetness of basmalah kan. Basmalah tu lah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani kan. Dan mereka tak layak untuk terima kasihan Allah tu kan. Jadi Allah tak beri kita baca bismillah kan. Jadi tapi surah ni dinamakan At-Taubah juga kerana dalam surah ni ada banyak. Surah ni adalah surah yang terbanyak mengandungi perkataan taubat kan, berbanding dengan surah-surah lain dalam Al-Quran kan. Surah ni pun juga satu bentuk teguran kan. Dan surah ni diturunkan adalah surah yang terakhir yang diturunkan sebelum kewafatan Nabi kan. Tapi kalau kita tengok surah ni ada awal-awal tu sangat kasar kan. In the first part kasar kan, untuk menceritakan tentang orang musyrikin, tentang orang munafik, tentang perbuatan-perbuatan, tentang sifat-sifat mereka kan, tentang keburukan mereka. Tapi setiap kali Allah akan kata sekiranya mereka bertaubat kan, lebih kurang begini maksudnya, sekiranya mereka bertaubat maka Allah akan terima taubat mereka kan. Walau sejak mana pun yang diorang buat kan, Allah akan terima taubat mereka kan. Jadi dia macam bila dia baca surah itu kan, macam this is the last chance lah. Macam bila sebelum Rasulullah wafat, macam the last chance ataupun peluang, ataupun macam the last chance untuk orang yang tak memeluk Islam untuk bertaubat dan memeluk Islam kan. Kerana Allah masih terima kan, Allah akan terima taubat orang yang dikehendakinya kan. Jadi bila menarik surah ni, walaupun Allah memberi teguran yang kasar kan, teguran yang keras kan pada orang yang bukan yang musyrikin dan munafik kan, tapi bila in the end of the surah kan, towards the end, Allah kata lagi sekali kan, mereka bertaubat lah kan. Tak ingat ayat ni, tapi Allah menyuruh mereka bertaubat juga kan. Kerana Allah menerima taubat kan. Dia macam awal tu Allah marah, tapi in the end Allah maafkan juga kan, sekiranya kita mohon maaf kan. Walau macam mana usaha kita untuk orang kat kesalahan kita, Allah tetap akan memaafkan kita kalau kita memohon ampun kan, kalau kita bertaubat kan. Sebenarnya Allah Maha mengampun kan, Allah Maha Pengampun kan. Betapa cantiknya agama kan, betapa hebatnya Allah kan, betapa penyayangnya Allah kan. Even orang yang munafik yang teruk sekali pun, orang musyrik yang teruk sekali pun boleh bertaubat dan Allah menerima kan taubat mereka kan. And since kita hanya cover separuh kan, InsyaAllah tu je kot kan. And lupa nak cerita tadi, dua-dua surah ni adalah surah Madaniyah kan, selepas berhijrah kan. InsyaAllah itu sedikit sebanyak yang saya dapat daripada bedah buku Khawatir Quran juzuk ke-10, surah Al-Anfal dan sebahagian daripada surah At-Taubah kan. Jadi insyaAllah sama kita ambil pengajaran-pengajaran daripada surah-surah tersebut kan. Kerana bila kita membaca Al-Quran, kita bukan hanya membaca kosong, tapi kita ingin mengambil apa yang Allah sampaikan di situ kan. Dan caranya adalah mentadabbur kan, ataupun mendengar kuliah-kuliah kan yang bercerita tentang maksudnya kan. Dan kita ambil pengajaran daripada ni kan. Kita refleksi dalam diri kita kan. Dan insyaAllah yang penting yang daripada pengajaran yang mungkin boleh didapati dari surah tu adalah tawakal dan berusaha kan. Sebagaimana kita dalam kita berdakwah ni kena sentiasa berusaha kan, dengan apa cara sekalipun kan. Dalam zaman dulu tak ada iPhone, tak ada komputer, tak ada internet. Jadi satu perkongsian maklumat tu menjadi satu benda susah kan. Tapi zaman sekarang ni ada iPhone, ada internet, dan connection throughout the world adalah sangat bagus kan. Jadi gunakanlah semua yang kita ada, gunakanlah semua peralatan yang kita ada untuk mengembangkan Islam kan, untuk menegakkan syiar Islam. Kerana usaha tu sangat penting kan. Dan kemudian bertawakal kepada Allah kan. Berdoalah kepada Allah. Kerana it doesn't work one way. It needs both of them. Usaha dan tawakal kan. Seperti dalam exam sekalipun, kita tak boleh berusaha saja. Kita tak boleh tak saja dia berkata, okay, aku bertawakal kepada Allah dan aku yakin bahawa aku akan score exam ni. Tak kan. Kena ada usaha kan, dan kita bertawakal. Dan dalam exam kita tak boleh kata, aku dah study kan sampai pukul 12 malam, pukul 1 kan, tapi kita tak berdoa kepada Allah kan. Tak boleh kan. That is not how it works kan.
Dengan usaha itu adalah a part of success kan. Dan yang paling sekali, yang lagi satu adalah taubat kan. Sentiasalah bertaubat kerana Allah akan menerima kan taubat kita kan. Dan janganlah kata, bila kita kata, oh aku belum cukup baik lagi untuk berdakwah kan. Tak. Kita boleh bertaubat dan insyaAllah bila kita bertaubat kan, bila kita taubat dengan taubat nasuha, taubat yang betul kan. Ini kita memohon ampun kepada Allah kan. Menyesali perbuatan kita dan berusaha dan berjanji tidak melakukan sekali lagi yang kesalahan tersebut kan. InsyaAllah kita boleh berubah kan. Dan itu bukan satu alasan kita untuk tidak menyampaikan dakwah kan. Kerana orang yang jahat sekalipun dia tetap ada peluang untuk bertaubat kepada Allah dan ada peluang untuk ubah kan. Sekiranya mereka ada peluang untuk bertaubat kepada Allah, secara tak langsung mereka ada peluang untuk ubah kan. Jadi sejak mana kita, seteruk mana kita, bukanlah satu alasan untuk kita kata kita tak nak dakwah, kita tak nak membuat kerja Allah, kita tak nak beribadah kerana kita ni orang yang teruk kan. Yang mempunyai dosa kan. Dan taubat juga adalah penting kan, kerana kemungkinan dosa-dosa yang kita lakukan adalah maksiat yang kita lakukan akan menjadi penghalang kepada dakwah kita kan. InsyaAllah itu saja daripada saya. Segala yang baik itu daripada Allah dan segala yang salah pun daripada Allah juga, tapi disandarkan kepada saya. Dan insyaAllah sama-sama kita ambil iktibar dan pengajaran dan amalkan apa yang kita dapat daripada khawatir Quran hari ini untuk digunakan dalam kehidupan sehari kita. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.